InsyaAllah. InsyaAllah. Cubaan 1, 2. Cubaan 1, 2. InsyaAllah. Kita ke pengajian kita, kuliah malam ni, dengan kita sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi rizam. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai para orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ini akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Subhanahu wa taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, setiap daripada umatku masuk dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah menjawab, siapa yang taat padaku, saya dia masuk syurga. Dan barang siapa yang melakukan maksiat kepadaku, mengingkar kepada arahanku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. InsyaAllah. Yang muliakan Tuan Imam kita malam maghrib malam ni, insyaAllah. Kemudian yang dimuliakan Tuan Bilal, Tunya Jawatan Kuasa Surau Sidang Jamaah Muslimin Muslimat, Mukminin Mukminat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia dan rahmat pada Allah kita dapat bersama sekali lagi malam ni kuliah maghrib sambungan kitab Jauharah Al-Marhum wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Ali Al-Qalantani, di muka surat kosong apa? 206. Okey, 206. Okay. Kata Imam Ghazali kan? Insya-Allah. Kita masih lagi dalam tajuk kiamat. Okey, kiamat. Kita dah masuk tatimah tu. Tatimah di muka surat 203 tu dia ada tatimah
Ini suatu tatimmah. Ketahui ilmu bahasanya hari kiamat itu permulaan daripada tiap-tiap sangka yang kedua, sangka kala kedua kan. Jadi dah masuk tentang kiamat dah. Kita bukan lagi dalam tajuk fadilat musibah tu kan. Memanglah tajuk kalau sebut situ bab ke-40 pada menyatakan sabar atas musibah. Tapi kalau ikut dia punya terjemahan, dia dah masuk bab kiamat. Tentang kiamat, tatimah, satu kepentingan. Baik. So apa kata Imam Ghazali tuan-tuan? Qala musannifur wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Telah berkatalah Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala, dan pada hari kiamat itu barang siapa ada ia daripada ahli bahagia, mati baginya beberapa anak kecil, dikeluarkan baginya dengan terenang tempat air daripada terenang syurga pada padang mahsyar. Maka memberi minum mereka itu akan dua ibu bapanya, akan air sejuk, lagi tawar, lagi jernih. Lagi tawar, lagi jernih. Ini nak gambarkan tentang suasana kiamat lah. Yang mana Malaysia masa itu dalam keadaan panas kan, berenang dengan peluh dan sebagainya. Jadi barang siapa yang ada mati anak kecil, anaknya kecil meninggal dunia lah waktu kecil, waktu dunia dahulu. Jadi anak kecil itu akan memberi minum dua ibu bapanya. Macam tu. Itu kelebihan lah, tapi dengan syarat sabarlah. Dengan syarat sabar ketika anak kecilnya itu meninggal dunia. Dengan tidak menyalahkan takdir Allah Ta'ala, tidak menyatakan Allah Ta'ala ni tak adil, zalim dan sebagainya. Jadi dia redolah dengan pemergian anaknya ketika anak dia masih kecil. Jadi akhirat besok anak tadi akan datang kepada dua ibu bapanya. Macam tu kata Imam Ghazali. Ulang balik So kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dan pada hari kiamat itu barang siapa ada ia daripada ahli bahagia dan mati baginya beberapa anak kecil, dikeluarkan baginya dengan terenang tempat air daripada terenang syurga pada hari kiamat. Berenang dengan peluh lah kan, peluh pada hari kiamat. Okey, maka memberi minum mereka itu akan dua bapanya akan air sejuk, lagi tawar, lagi jernih. Sejuk, lagi tawar, lagi jernih. Ini salah satu pada air lah. Air syurga pun dia ada air madu kan, air arak, air susu dan sebagainya. Ini antara air juga yang terdapat syurga itu pada mahsyar. Kan dia kata pada mahsyar, terenang tempat air daripada terenang syurga pada mahsyar. Dia kata terenang syurga. Wallahu alam lah macam mana keadaan dia. Terenang syurga pada hari kiamat kan, pada mahsyar itu. Maka memberi minum mereka itu akan dua bapanya akan air sejuk, lagi tawar, lagi jernih. Tu tak? Jernih macam tu. Dan sebenarnya memimpi setengah daripada orang solihin, memimpi setengah daripada orang soleh bahawasanya hari kiamat itu telah berdiri dan ia di dalam mauqif. Mauqif ni tempat perhimpunan lah, mauqif. Asal pada waqafa ni kan tempat berdiri, tempat berhenti kan. Waqif ni tempat berhenti. Waqaf kan kita baca Quran kan ada waqaf. Waqaf mana waqaf? Berhenti. Mauqif tempat berhenti. Mauqif tempat berhenti lah. Zaraf makan. Zaraf makan. Mana nama tempat? Mauqif. Jadi berdirilah manusia besok dalam mauqif. Sangat terhaga, sangat dahaga. Dan beberapa anak-anak memberi minum akan manusia. Maka kataku bagi mereka itu, beri minum olehmu akan daku. Maka kata mereka itu, adakah bagi engkau di sini anak? Maka kataku tiada.
kata mereka itu, tiada bagi engkau bahagian daripada air ini. Nampak? Mana yang air itu, yang anak kecil itu hanya dibagi pada mak ayah dia lah. Siapa yang mak ayah dia meninggal, anak dia dulu waktu kecil dekat dunia lah, dan dia redha dengan pemergian anak dia tadi. Jadi akhirat besok, anak-anak dia tadi, tengoklah anak berapa anak, seorang ke dua orang yang mati. Kau tak ada anak langsung. Banyak kita ni kadang tak ada anak yang meninggal kan, semua sihat walafiat, pada kecil sampai besar. Ada orang yang anak dia meninggal waktu kecil, sama ada lahir-lahir meninggal, ataupun mungkin dia sakit ke jantung ke kan, ataupun mungkin aksiden ke, mati lemas ke kan, kan yang kita tak jangka lah. Jadi mak ayah dia redha lah pembagian dia. Okey, jadi mereka nanti akan cari mak ayah dia lah di padang mahsyar itu. Macam tu. Selagi mana mak ayah dia tadi tak masuk syurga, selagi itulah dia akan tunggu mak ayah dia masuk ke dalam syurga. Dengan syarat tadi, sabarlah mak ayah dia ketika kematian dia. Boleh macam tu. Dan sebenarnya memimpi setengah daripada orang salihin bahawasanya hari kiamat itu telah berdiri, dan ia di dalam mauqif sangat dahaga, dan beberapa kanak-kanak memberi minum akan manusia. Maka kataku mana orang soleh tadi lah, orang soleh yang bermimpi tadi. Maka kataku bagi mereka itu, beri minum oleh kamu akan aku. Maka kata mereka itu, adakah bagi engkau di sini anak? Kau ada tak anak kecil kat sini yang meninggal waktu dunia dahulu? Maka kataku, tiada. Kata mereka itu, anak kecil, tiada bagi engkau bahagian daripada air ini. Nampak? So tak ada bahagian lah. Maka ada bahagian benda lain pula. Macam tu. Gitu. Boleh tuan? Kemudian kata ulama, apabila berpeluh segala makhluk pada hari itu daripada sangat panas, dan tiap-tiap seorang daripada peluhnya, tetapi tiada mencapai daripadanya oleh orang yang di sisinya daripada orang yang bahagia, seperti tiada dapat seorang berjalan pada kiamat di dalam nur orang lain. Dalam nur orang lain. Jadi hari bahagia besok, akhirat besok, mereka ada nur, cahaya. Dan cahaya itu tak akan di-share dengan orang yang sebelahnya. Dia tak akan share orang sebelah lah. Apalagi kalau orang sebelahnya itu memang ahli maksiat. Ahli maksiat, orang yang derhaka kepada Allah, orang kafir, orang munafik dan sebagainya kan. Jadi dia tak akan bercampur lah. Mana orang kafir tak boleh mengambil norm orang yang soleh tadi. Macam tu. Boleh. Itu juga dengan peluh. Peluh tak akan di-share dengan peluh orang lain. Dia peluh-peluh dia lah, peluh kita lah. Siapa yang taat pada Allah, kuranglah peluh dia. Mungkin tak berpeluh langsung. Siapa yang tak taat, bermandi dalam peluh. Walaupun sebelah-sebelah berdiri kan. Sebelah-sebelah berdiri, jadi tidak akan share peluh itu. Boleh. Kata ulama, bila berpeluh segala makhluk pada hari kiamat dengan sangat panas, dan tiap-tiap seorang dalam peluhnya, tetapi tiada mencapai daripadanya oleh orang yang di sisinya daripada orang yang bahagia, seperti tiada dapat seorang berjalan pada hari kiamat dalam nur orang lain. Dan sebenarnya nur tiap-tiap seorang itu atas kadar dirinya jua, tiada melampaui kepada orang lain. Nampak? Masing-masing nur sendirilah. Tak akan melampau pada nur orang lain. Tak masuk porak oleh dan kita kan, porak kan, batasan orang lain. Maka iaitu menunjuk atas sempurna kudrah Allah Ta'ala. Ini nak tunjuk tentang sempurna kudrah, kekuatan Allah Ta'ala dan kebesaran hari kiamat. Dan bandingkan demikian itu, barang yang jatuh di dalam dunia adalah orang mukmin berjalan di dalam nur imannya, dan orang kafir sesat dalam kelam kufurnya, tiada mencapai ia daripada nur iman orang mukmin. Nampak? So jangan risau lah besok. Jangan risau sebelum kalau seandainya sebelah kita tu
orang tak beriman, orang munafik dan sebagainya. So jangan risaulah. Sebab apa? Dia tidak boleh mencapai nur kita, nur iman kita. Tiada mencapainya daripada nur iman orang mukmin. Sesuatu demikian lagi orang melihat berjalan di dalam orang buta berhimpit-himpit, tiada mencapai ia daripada nur mata orang melihat itu sesuatu. Demikian lagi orang melihat berjalan dengan orang buta. Mana ada orang buta pada hari kiamat tu, kat dunia celik, kat akhirat buta. Kan? Jadi berjalan berhimpit-himpit. Jadi orang yang buta tidak akan dapat mengambil nur orang yang celik. Orang yang celik. Mana orang celik ni yang beriman ni tidak akan membantu orang yang buta yang tidak beriman, yang ahli maksiat dan sebagainya. Okey? Demikian lagi orang melihat berjalan dengan orang buta berhimpit-himpit, tiada mencapai ia daripada nur mata orang melihat itu sesuatu pun. Dia tak akan mencapai mengambil nur orang yang celik di dunia dan juga di akhirat. Ada orang celik di dunia, buta akhirat. Ada pula dua-dua buta. Dunia buta, akhirat pun buta. Lagi parah lah. Lagi parah kan? Ataupun dunia buta, akhirat celik. Itu baguslah. Atau dunia celik, akhirat pun celik. Itu lagi bagus. Macam tu. Boleh? Dan adalah panjang masa berhenti makhluk pada mauqif itu. Okey, ni mana tempat berdiri pada hari kiamat? Kata setengah ulama 1000 tahun. 1000 tahun seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Sajadah. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kan? Surah Sajadah. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian kembalilah pekerjaan kepada Allah Ta'ala pada hari yang adalah kadarnya 1000 tahun kalau kamu kira lah. Ya'ruju fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kalau kita kira 1000 tahun lah. Mana kalau umur dunia ni 1000 tahun, akhirat baru setahun. Akhirat baru setahun, kita dah 1000 tahun. Dan kata setengah ulama adalah panjangnya kadarnya 50,000 tahun. Kata ulama pula panjangnya sebanyak 50,000 tahun. Seperti firman Allah Ta'ala. Dia satu hari tadi Satu hari akhirat diumpamakan 1000 tahun. Satu hari ni diumpamakan 1000 tahun. Bayangkanlah 1000 hari akhirat macam mana? Berdiri akhirat besok tidak ada tempat duduk. Kat dunia ni kalau penat duduklah dulu kan. Carilah kursi mana-mana ke, cari pokok ke nak berteduh. Akhirat tak ada tempat duduk disediakan. Kursi empuk pun tak ada. Semua berdiri. Kalau berdiri itu 1000 tahun lah berdiri. 50,000 tahun lah berdiri. Kita bertuah tuan-tuan. Kita bertuah jadi umat baginda Rasulullah SAW. Kita ni umat terakhir. Tapi akhirat besok kita umat pertama yang akan dihisap. Yang dihisap oleh Allah Ta'ala. Mana umat pertama dihisap dan umat pertama masuk syurga. Nampak? Itu kelebihan umat baginda Rasulullah SAW. Bayangkanlah umat yang lain tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran pada surah apa tu? Al-Ma'arij. Surah Sa'ala apa tu? Mana ada surah Sa'ala? Surah Al-Ma'arij. Dia bukan surah Sa'ala, surah Ma'arij. Ma'arij. Mim ain rajim, Ma'arij. Okey. Kata seorang ulama adalah panjangnya kadar 50,000 tahun seperti firmannya pada surah Al-Ma'arij. Bukan Sa'ala. Surah Sa'ala tak ada, tak wujud dalam Quran. Dalam Quran tak ada surah Sa'ala.
Surah Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sanatin. Artinya naiklah malaikat dan ruh iaitu Jibril kepada Allah Taala yang adalah kadarnya 50,000 tahun perjalanan dia. Kalau kamu hitunglah, kalau kamu hitung perjalanan antara malaikat tadi bertemu dengan Allah Taala tadi, membawa kan laporan-laporan kepada Allah Taala, kadarnya kalau kamu hitung 50,000 tahun perjalanan, jauh jarak je lah. Tapi malaikat bergerak sepantas kilat. Sekejap dah sampai dah kan. Mana nak perlu? Apalagi kalau sayap malaikat tu pun besar. Kan? Sekali dibentang sayapnya di antara timur dengan barat. Bayangkanlah. Kalau lah itu saiz besar. Malaikat maut pun macam tu juga. Kalau sebut dalam kitab Tazkirah fil ahwal mauta wa umul akhirah. Peringatan pada kelakuan orang mati dan urusan akhirat. Malaikat maut itu memerhatikan akan makhluk yang terdapat dalam dunia ni, diumpamakan seperti orang yang memandang kepada hidangan makanan. Kan? Orang yang memandang pada hidangan makanan. Hidangan makanan kita duduk pandang je tu. Je tu. Jadi malaikat maut tu boleh pilih yang mana dia nak. Tarik nyawa dia. Dia mudah depan mata kan. Terbentang depan mata. Apalagi sayapnya ni antara timur dengan barat. Tak mudahlah kepada malaikat itu nak buat. Baik. Kemudian kadarnya 50,000 tahun, maka ini nisbah bagi orang kafir. Mana kalau orang kafir dia punya tempoh tu lama, 50,000 tahun di akhirat. Dan kesalahan dia dengan sebab kesalahan ahwal manusia. Ahwal mana kelakuan manusia. Maka panjang ia atas orang kafirin. Dan pertengahan dia pada orang fasikin. Dan ringan ia bagi orang mukmin. Mana tempoh tu ringan lah. Pendek lah. Sedang orang kafir itu panjang lah tempoh dia akhirat itu. Fasik pertengahan. Kemudian mukmin ringan. Hingga adalah seperti kadarnya sembahyang 2 rakaat. Tempoh dia tu akhirat tu. Bagi orang beriman kan, ada yang tempoh dia tadi ketika di akhirat itu untuk dihisap tu tempohnya kadarnya 2 rakaat sembahyang. Bertuah lah kalau dapat macam tu. Sekejap ya berdiri. Sekejap ya. Berdiri dah dipanggil nama. Ni panggil lama berdiri kan. Macam kat klinik lah. Klinik, kalau klinik nak check up tu semua, tengoklah lama kan. Apalagi kalau klinik kesihatan Seremban tu. Orang beratur tak putus-putus. Klinik kesihatan Seremban. Tengoklah siapa pernah pergi kan. Kalau besar klinik tu memanglah. Ambil nombor kan. Kojap. Nombor ni orang panggil kojap yang dia kuantum nombor lain. Kuantum ubek lain. Kuantum ni lain. Kuantum tu lain. Kadang poning kita mana satu ni nombor. Kan. Betul tak? Banyak lah nombor lah poning. Seorang terlampau ramai. Dia terlampau ramai ni daripada sakit lagi bertambah sakit. Kita ingat sakit sampai situ pulih lah. Tapi bila tengok ramai orang ni lagi bertambah sakit je nak menunggu nak nama tu dipanggil tu kan. Bayangkanlah. Sekso juga. Sekso menunggu kan kata. Baik. Itu kat dunia. Belum akhirat lagi tu. Tak. Baik, seterusnya. Dan riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Katanya, ditanya akan Rasulullah SAW pada hari yang adalah kadar 50,000 tahun itu, apakah terlebih panjang harinya? Maka sabdanya, demi Tuhan yang diriku pada tangan kudrahnya, bahwasanya diringankan dia daripada orang mukmin
hingga adalah ia terlebih mudah atas mereka itu daripada semayang maktubah, semayang fardu yang disemayangkan dia pada dunia. Masya Allah. Mana orang beriman ni dimudahkan oleh Allah Ta'ala akhirat besok. Mana kadar itu macam semayang je, semayang maktubah. Ada tadi yang pertama yang atas tadi kadar 2 rakaat semayang. Kalau bawah ni kadar semayang fardu je. Kalau semayang fardu tu berapa minit? Kan? 10 minit, 20 minit. Subuh cepatlah. Subuh cepatlah 2 rakaatnya. Imam pula baca copek lah tu, ringkas je. Tapi kalau sembahyang subuh imam baca panjang, dah jadi macam sembahyang zuhur dah. Lama tu berdiri tu. Kono pula surah Jumaat, surah Syadah pula. Alif Lam Mim kan? Kan? Surah Syadah tu. Lepas tu ada kunus Syadah pula. Lepas tu sambung lagi 30 ayat. Lepas tu masuk surah Insan 30 ayat lagi. 60 ayat semua. Kan? Ponek dah berdiri tu. Baik. Dan sentiasalah ahli mauqif itu di dalam kesusahan. Betul tak? Mauqif kan? Baik. Dan sentiasalah ahli mauqif itu, mana ahli mauqif ni orang yang tinggal di padang mahsyar itu, di dalam kesusahan huru-hara yang sangat dan duka cita yang besar, dan Allah Ta'ala tiada mendilik kepada mereka itu dan tiada berkata-kata akan mereka itu satu kalimat, maka cita mereka itu akan berpaling daripadanya, dan jikalau kepada neraka sekalipun. Dan sentiasalah ahli mauqif itu dalam kesusahan huru-hara kiamat yang sangat dan duka cita yang besar, dan Allah Ta'ala tiada mendidik kepada mereka itu. Mana yang ahli maksiat lah, golongan kafir, ahli maksiat. Jadi sentiasa dalam huru-hara kiamat, berimpik-impiknya tu berkepas sesak-sesak kan, sesak-sesak, dan Allah Ta'ala tidak mendidik kepada mereka. Tak pandang pun. Dan tiada berkata-kata akan mereka itu satu kalimat pun, maka cita mereka itu akan berpaling daripadanya, dan jikalau kepada neraka sekalipun. Disebabkan ponek nunggu tu, mereka kata kalau masuk neraka copek lagi senang kata. Mana pada jangkaan mereka, bila masuk neraka tu lagi senang. Sebab dah selepaslah siksaan kat padang mahsyar itu, susahnya itu. Ponek nunggu kan, copek lah. Walaupun masuk neraka pun tak apa, jadi copek. Tak nak lagi duduk kepada mahsyar ni. Itu juga dengan ahli kubur. Bagi ahli kubur, orang-orang yang diseksa dalam kubur, ahli neraka, maksiat sebagainya, mereka kalau boleh cepatlah pada mahsyar, cepatlah hari kebangkitan. Kan? Tapi bila dah berada di pada mahsyar, lain pula cerita dia. Tak sanggup pula duduk pada mahsyar, nak pula masuk neraka pula, nak copek. Kemudian daripada panjang masa atas mereka itu diilhamkan akan mereka itu bahwasanya malaikat itu wasitah antara Allah dan antara makhluk. Wasitah mana perantaraan. Dan kemudian daripada panjang masa atas mereka itu diilhamkan mereka itu bahwasanya anbiya itu wasitah perantaraan antara Allah Ta'ala dan antara makhluk. Maka pergi mereka itu kepada Nabi Adam AS, meminta syafaat daripada Nabi Adam, daripadanya. Maka berkata mereka itu baginya, hai Adam, kata, hai Adam, engkaulah bapa segala manusia. Telah dijadikan dikau oleh Allah Ta'ala dengan kudrahnya. Syafaatkan olehmu bagi kami kepada Tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya? Tak tengok ke keadaan kami yang susah-susah ni, akhirat ni, pada mahsyar ini? Jatuhlah. Maka berkata Adam AS, Tuhanku marah pada hari ini
akan sebagai marah yang tidak seumpamanya dahulunya. Adam kata, Tuhan pada hari ini sangat marah, sangat murka. Tak macam dulu kat dunia. Akhirat ni sangat murka. Bersangatan murka. Dan kemudiannya telah ditegah akan daku daripada memakan buah khuldi dalam syurga. Dulu kat syurga tu aku dah ditegah dah. Jangan makan buah khuldi. Tapi aku makan juga, kata Adam. Maka menyalahi aku akan dia, larangan Allah. Maka sekarang nafsi-nafsi, yakni diriku, pergilah kamu kepada Nuh AS. Nampak? Adam pun tak sanggup. Bapak kita, bapak Datuk Tok Adam lah. Kerana kita ni semua daripada Tok Adam. Jadi Tok Adam pun tak larat. Aku pun tak mampu lah. Aku dulu pun ada buat maksiat kepada Allah. Aku segan dengan Allah. Malu pada Allah. Allah Ta'ala kata jangan makan buah kudi. Maka aku makan juga. Bila makan, jadi akhirnya aurat aku terbuka. Dan aku diusir dengan isteriku Siti Hawa daripada syurga. Nampak? Jadi dia malu pada Allah Ta'ala. Jadi Adam kata, hari ini nafsi-nafsi lah. Diri engkau, diri aku. Pergilah kamu kepada Nuh. Mintalah bantuan pada Nuh. Nabi Nuh pula. Kata Nabi Adam. Maka pergilah mereka kepada Nabi Nuh. Maka mereka pun pergilah kepada Nabi Nuh AS. Kemudian pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim AS pun sama juga jawapannya. Masing-masing mengelak. Tak nak. Kemudian pergilah mereka itu kepada Nabi Musa AS. Kemudian pergilah mereka itu kepada Nabi Isa AS. Minta syafaat daripada mereka. Maka berkata tiap-tiap seorang daripada mereka itu, nafsi-nafsi. Pun sama juga. Nafsi-nafsi. Engkau, akulah. Tiada ku baginya. Serta menyatakan uzur oleh tiap-tiap seorang daripada kesalahan yang pada zahir jua. Masing-masing pun kata masing-masing ada buat salah. Adam kata aku dia buat salah, Nuh pun kata aku dia buat salah. Jadi aku pun tak mampu nak bantu kamu, nak tolong kamu. Masing-masing declare macam itulah. Terus terang tak boleh dia kata. Maka adalah antara satu nabi kepada satu nabi itu perjalanannya 1000 tahun. Masya Allah. Daripada satu nabi ke satu nabi tu nak jumpa proses kan. Nak minta syafaat kan. Perjalanan 1000 tahun. Bayangkanlah. Umur kita pun sampai 1000 tahun. Ya. Kita pun paling tinggi Nabi Nuh yang paling lah usia dia 1000 tahun. Okey. Nabi Nuh 1000 tahun. Kita ni paling tinggi pun 60, 70 kan? 70. Ada yang lebih kadang 90 dia. 100 pun ada lah, tapi tak banyak lah. Jarang-jarang lah. Kadang-kadang. Kadang-kadang kita dengar kan. Kadang-kadang jarang-jarang kita dengar. Kadang-kadang kita dengar. Ada sesekali. Jarang-jarang. Kadang-kadang dengar. Oh umur dia 100 tahun. Umur dia 120 tahun. Kadang-kadang. Kerana kebiasaan kita ni 60, 70. 60, 70, 80. Itulah biasa tu. Baik. Kemudian pergilah mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pun mereka pun carilah Nabi Rasulullah. Maka tak kala sampai kepadanya dan meminta syafaat mereka itu akan dia. Maka berkata ia, Ana laha ummati. Ana mana ana saya, laha baginya. Ana laha, saya baginya, mana saya bantu lah gitu. Saya cuba bantu kan. Ana laha. Kalau sebut dalam terjemahan ni dia kata ana laha maksudnya akulah bagi bersyafaat akan kamu. Akulah bagi syafaat padaku, pada kamu. Umatku. Nampak? Umatku. Nampak? Ana laha ummati. Akulah bagi syafaat akan kamu
Akulah beri syafaat akan kamu, umatku. Lalu sujud ia di bawah arasy. Siapa sujud? Nabi Muhammad SAW sujud di bawah arasy. Masa itu arasy mungkin didekatkan, bukan macam kat dunia sekarang ni, arasy tinggi kan. Arasy pun kita tak nampak macam mana rupa arasy. Alam gaib kan. Di akhirat besok arasy akan didekatkan. Maka Nabi Muhammad pun sujud di bawah arasy seperti sujud semayang. Lama sujudnya kadar 1 Jumaat. Lama sujudnya kadar 1 Jumaat. Kita sujud berapa saat pun dah mengeluh lah. Lama benar lah imam depan tu. Kan? Lama benar lah sujud kan? Silap-silap kan tumbang lah. Lama benar sujud. Ataupun hidup ke tidak lagi imam ni kan? Yang belakang ni ngeluh ni. Bila nak bangun ni sujudnya agak imam ni ada ke tak ada lagi? Ada. Lepas tu imam kata Allah, ada lagi. Ada lagi imam kata kan. Ingat tak ada dah. Itu apa saat dia kan? Tak lama pun. Ini tuan-tuan, kadarnya 1 Jumaat sujud, masya-Allah. Maka menyeru daripada pihak Allah Taala, hai Muhammad, angkat olehmu akan kepala kamu, minta olehmu diberi akan kamu. Wahai Muhammad, mintalah. Maka Allah Taala kata, aku akan bagi apa kau nak. Maka mensyafaat oleh kamu, disyafaatkan kamu. Kalau kau minta syafaat, aku beri syafaat. Maka mengangkat Nabi akan kepalanya. Maka Nabi pun angkat kepala selepas sujud selama 1 Jumaat. Seminggu lah sujud. Kan? 1 Jumaat. Baik. Maka mengangkat Nabi akan kepalanya. Maka sabda Nabi, umatku. Nabi kata umatku. Nabi tak kata diriku. Nabi kata umatku. Sayangnya baginda Nabi kepada umat baginda Rasulullah SAW. Maka firman-Nya, hai Muhammad, masukkan oleh kamu akan syurga daripada umat kamu mereka yang tiada hisab atasnya dari pintu yang pihak kanan daripada beberapa pintu syurga. Mana-mana umat kau tu yang kau beri syafaat yang tak dihisab tu, okey, boleh masuk. Masuk pintu belah kanan daripada beberapa pintu syurga. Maka mensyafaatkanlah Nabi Muhammad SAW pada menceraikan hukum. Betul tak? Menceraikan hukum bagi ahli mauqif. Pada mencarikan hukum. Dia kata mencari. Maka mensyafaatkan Nabi pada mencarikan hukum bagi ahli mauqif. Saya ingatkan menceraikan. Boleh juga ceraikan? Tak. Maka mensyafaat Nabi, okay? Nabi kepada mencarikan hukum, menceraikan hukum bagi ahli mauqif. Maknanya orang-orang yang akan dihukum tu, yang dalam penghisapan, maka Nabi bersyafaat, maka tak ada lagi hisapan. Terputuslah hisapan dia. Maknanya bebaslah. Bebaslah. Mana yang tengah diadili tu, tiba-tiba Nabi datang beri syafaat, maka orang tu terputuslah. Tak ada lagi lah dia lagi. Mana perbicaraan untuk dia tu habislah. Kalau Nabi tak beri syafaat, maka perbicaraan kau akan berterusan lagi. Baik. Dan ini syafaat dinamakan dia syafaatul uzma. Syafaat yang besar. Dan iaitu tertentu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tentu pada Nabi. Dan inilah permulaan maqamul mahmud. Maqamul mahmud, mana makam terpuji, yang disebut pada firman-Nya, asa ayya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda.
Asa ayyab'asa. Mudah-mudahan bahawa membangkit akan dikau ya Muhammad, Rabbuka, oleh Tuhan engkau, maqaman mahmud, makam yang terpuji. Kedudukan yang terpuji. Makam ni kedudukan lah. Makam. Ini istilah dalam tasawuf, makam. Dia ada makam zuhud, makam sabar kan. Ada pelbagai makam dalam tasawuf sufi. Mana makam ni bukannya makam ni mana kubur. Kubur, nama lain ni ada makbarah. Makbarah kubur lah. Makbarah sakinah. Makbarah sakinah, kubur yang tenang. Kat bandar Einstein tu, kan kubur yang tepi highway tu, perasan tak? Tu orang panggil makbarah. Makbarah sakinah terselak nama dia. Sakinah tenang. Makbarah kubur, dia nama untuk letak nama bahasa Arab. Makbarah. Tu banyak tu. Yang COVID situ ya. Tapi yang baru ni yang bukan COVID pun ditanam juga ke situ. Tempat lain ni kubur dah ada yang ditutup dan sebagainya. Yang forest high tu pun ditutup. Sebab dah penuh ke, ada masalah air bawah tanah ke, macam itulah. Jadi tutup. Di forest high. Jadi sekarang ni dibuletkan. Dibuletkan di SD tu. Tepi highway tu nampak je belah kanan kubur. Semua kubur tu kapak-kapak dia, kapak-kapak. Kat dunia masing-masing rumah besar-besar. Kan? Masing-masing rumah besar-besar, rumah banglo lah, rumah tu macam-macam, harga sampai berpuluh ribu juta harga. Bila mati semua hantar situ. Kan? Itulah kapak-kapak kan rumah kubur macam tu. Kau kaya ke, kau miskin ke, orang sederhana ke, semua kubur saiz macam tu. Tak ada yang saiz besar. Macam tu. Baik. Dan akhirnya tetap ahli syurga di dalam syurga dan ahli neraka dalam neraka. Macam tu. Kemudian maka didirikan mizan. Okey. Mizan ni mana neraca. Didirikan neraca, didatangkan dengan Jahannam. Neraca tu didirikan, kemudian didatangkan neraka Jahannam juga. Dan dibentang, betul tak? Betul? Dibentang kan? Dan dibentangkan Siratul Mustaqim. Titian Siratul Mustaqim tu yang halus jembatan kan? Yang dibelah 7 tu, orang mengatakan dibelah 7 rambut. Sangat kecil, halus. Okey? Rambut tak belah pun halus. Payah nak nampak Payah nampak kan, halus. Lagi kalau rambut belah 7 lagi pula halus. Kocik kan? Baik. Jadi dan dihisapkan makhluk. Maka apabila disuruhkan mereka kepada hisap, hampir terbang akal mereka itu. Apabila disuruhkan mereka kepada hisap, berhisap, mana dihitung amalan, hampir terbang akal mereka. Hampir hilanglah akal tu makan hilanglah. Daripada sangat takutnya. Nampak? Masing-masing takut. Takut ni macam mana ni nak timbang amalan ni? Macam kita nak ambil keputusan COVID lah. Swab punya keputusan. Doktor kasus swab. Ni ada kontak rapat ni. Ni kena swab ni. Risau tu kan? Jangan-jangan kan positif kau. Risau. Duk-dap kan? Tengok-tengok negatif. Alhamdulillah tu kan. Logo tu kan situ. Tapi jangan positif. Positif kan mulalah tu. Macam-macam lah fikir tu kalau positif tu. Mana nak duduk lah, mana nak tidur lah, mana nak tinggal lah, nak makan macam mana lah, nak berak macam mana, nak minum macam mana, tinggal mana. Mulalah macam-macam pemikiran tu. Bila positif kan? Nanti kalau semakin teruk macam mana, mulalah tu nak buat wasiat macam mana ni. Tanah nak bagi siapa, rumah nak bagi siapa, kereta. Dan mula fikir macam-macam lah tu. Bercelaru lah pula otak tu.
Nilai positif. Baik. Maka orang yang berat timbangannya seru oleh yang menyeru, mendengarkan dia sekalian makhluk bahwasanya si anu anak si anu telah berat timbangannya, dan bahagia ia akan sebagai bahagia yang tiada celaka kemudian selama-lamanya. Dan orang yang ringan timbangannya seru yang menyeru si anu anak si anu telah ringan timbangannya, dan celaka ia akan sebagai celaka yang tiada bahagia. Nampak? Jadi masing-masing yang akan di pada masa tu ialah masing-masing melihat amalan masing-masing tu dihitung. Jadi yang masih menunggu tu fikir-fikir kan. Oh, dia amalan dia tinggi. Oh, amalan dia kurang. Oh, dia ni neraka, dia syurga kan. Nampak kat situ dah. Masing-masing takut lah tu. Masing-masing tunggu giliran. Sebab yang dah timbang tu dah ada putusan dia. Ni kita yang mula timbang ni macam mana? Yang masih menunggu. Queue kan. Queue nak tunggu putusan. Nak ditimbang. Baik. Dan celakalah ia akan sebagai celaka yang tiada bahagia. Kemudiannya, selama-lamanya. Maka setengah mereka itu kepada syurga. Dan setengah mereka itu pada neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, fariqum fil jannah wa fariqum fis sya'ir. Fariqum fil jannah, satu puak ke dalam syurga, masuk syurga. Wa fariqum fis sya'ir, dan satu puak masuk dalam neraka. Allahumma ajinna minan nar wa darul bawar. Ya Allah Tuhanku, lepaskan aku daripada neraka. Lepaskan aku neraka. Kemudian wadaril bawar. Mana daril bawar? Daril bawar. Ada terjemah situ tak? Tak ada. Apa? Ada. Darul Bawar mana negara atau kampung kebinasaan. Darul Bawar. Allah majamna minan nar wa daril bawar. Ya Allah Tuhanku, lindungkan aku daripada neraka dan kampung kebinasaan. Ataupun negara kebinasaan. Darul Bawar. Baik. Kemudian berkatalah Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitabnya Budur As-Safirah. Nama kitabnya Budur As-Safirah, pada firman Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam. Nampak? Waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan pada hari kiamat dengan neraka. Didatangkan pada hari kiamat dengan neraka. Mana neraka tu didatangkan, dibawa, diheret neraka tu. Neraka tu dibawa oleh malaikat, ditarik. Datangkan pada kiamat dengan neraka Jahannam. Riwayat daripada Ibnu Wahab daripada Ataf bin Khalik. Ataf bin Khalik katanya didatangkan dengan neraka Jahannam itu padahal memakan setengah akan setengahnya. Dan menuntun akan dia oleh 70 malaikat. Menuntun melihat kan? Melihatlah menuntun. Kan menuntun. Dan menuntun akan dia oleh 70 malaikat. Maka apabila melihat ia akan manusia daripada tempatnya yang jauh, mendengar mereka itu baginya suara marahnya dan nyalaan apinya, hingga tiada tinggal seorang nabi dan tiada siddiq orang benar, melainkan rebah mereka itu atas dua lututnya. Masing-masing rebah lah. Kan? Bila dengar api tu, api neraka tu dengan bengisnya, dengan suara marahnya neraka, maka nabi dan orang-orang siddiq ni orang benar lah.
Tidaklah mereka itu melainkan rebah. Mereka itu atas dua lututnya. Dan berkata mereka itu, diriku, diriku. Dan berkata Rasulullah, umatku, umatku. Nabi-Nabi dia kata, Nabi-Nabi lain selain daripada umat Nabi, masing-masing kata diriku, diriku, nafsi, nafsi. Masing-masing Nabi ini risau tentang diri mereka. Nabi Muhammad lain tak? Nabi Muhammad dia risau umat dia. Nabi Muhammad dia risau umat dia. Dia tak risau di umat diri dia. Dia risau umat dia. Itu Nabi kata, umatku, umatku. Sayangnya Nabi itu kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam tu. Dan riwayat daripada Tusi daripada Uyun Akhbar. Daripada Tusi daripada Uyun Akhbar. Uyun Akhbar ni macam kitab lah. Uyun Akhbar daripada Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallam bertanya kepada Jibril daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibali ka'ahnil mampush. Wa takunul jibalu kal ihnil mampush. Apa maksudnya? Surah mana ni? Surah apa? Wa takunul jibalu kal ihnil mampush. Fa amma man sakulat mawazinuh tu kan? Surah tu lah. Sudah apa tu? Wailul likul kan saja. Betul? Wailul likulli humazatin lumazah kan? Macam tu. Ka'ahnil mampush. Wa takunul jibalu ka'ahnil mampush. Maksudnya, jadilah segala bukit seperti bulu yang bertaburan ditiup oleh angin. Ini nak menyatakan kiamat lah tu. Jadilah segala bukit seperti bulu yang bertaburan ditiup angin. Kata Jibril, telah hancur segala bukit daripada takutnya akan neraka jahanam, bahawa didatangkan dengan dia pada kiamat. Maka diarakkan dia akan sebagai arak, padahal di atasnya 70,000 zamam. Zamam makna tali. Tali hidungnya. Macam ada tali lah. Dia macam ada tali hidung. Kan, tali hidungnya. Zimam. Dia kata zimam. 70,000 zimam. Mana ada tali hidung. Bila ada tali hidung tu, neraka tu dia tak boleh ke mana-mana. Kena ikut arahan malaikat lah. Ikut je kan. Mana malaikat tarik, ke situ lah dia pergi. Neraka tadi. Sebab kalau dia tak ada tali hidung tu, kan. Jadi bila malaikat neraka tu dia bebas lah. Lapar dia, habis semua orang beriman pun semua dibakar. Macam tu kan. Habis semua. Tengoklah kalau lambu khabar tu lapar macam mana. Habis semua dia orang sosah. Langgar tu kan. Itulah dia. Ibaratnya lah. Baik. Maka diarakkan akan sebagai arak padahal di atasnya 70,000 zimam. Mana tali hidungnya. Tiap-tiap satu zimam itu 70,000 malaikat. Hingga dihentikan dia di hadapan Allah Ta'ala. Maka di hadapan Allah Ta'ala berkata ia, La ilaha illa anta. Ini siapa kata dia? Neraka. Neraka kata, La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Anta engkau lah. Demi ketinggian engkau dan kebesaran engkau, sesungguhnya aku hendak seksakan. Kerana engkau pada hari ini akan tiap-tiap orang yang memakan rezeki engkau dan menyembah ia akan yang lain daripada engkau. Tiada lepas melainkan orang yang ada baginya jiwas. Kecuali orang yang ada jiwas dia. Jawas. Kecuali orang yang ada jawas. So apa dikatakan jawas? Kataku, ya Jibril, apa makna jawas? Katanya ialah orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maka lalu ia atas jahanam. Jadi siapa yang mengucap tu, maka akan lalulah di atas neraka jahanam tu. Terlepaslah dia. Terlepas daripada titian itu. Yang tak ada akan masuklah.
masuklah dalam neraka. Walaupun dia baik macam mana pun kat dunia, dia ni orang baik, dia ni suka tolong orang, dia ni suka menyumbang, tapi dia tak Islam. Dia tak mengucap syahadah. Dia berkawan dengan Islam tapi dia tak mengucap syahadah. Maka masuk neraka juga. Masuk juga dalam neraka. Yang selamat ialah orang yang mengucap syahadah walaupun amalan dia buruk, tapi dia mengucap ketika mati, maka terlepaslah dia. Kalau masuk neraka pun sekadar kepada dosa yang dia telah lakukan saja. Dibalaslah dosa bila dah habis, maka dikeluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Boleh? Dan riwayat Adam ibni Ilyas. Sampai situ. Adam ibnu Ilyas. Sampai situ lah. Wallahu a'lam bissawab. Panjang lagi ya? Lepas itu tinggal satu tajuk lagi lah. Khatimatun fi sifatil jannah. Sifat syurga dan nikmat syurga. Lepas itu habis khatam lah kita. Ayam boleh, kambing boleh. Lekun. Lekun. Kau ada, kau tak ada, tak ada lah. Kau ada lah. Dah ada dah? Nak digolek kan tak ada? Haji Rashid. Ada soalan? Tutup. Ada tak? Tak ada? Kata dah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sariqa ma'lum taqabbala waskan halalan mubarakatan katsiran. Wasyana fata ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana fil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabarallahu minkum.